Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para penilai dan rakan-rakan sekalian. Saya Salwa binti Rosdin di bawah penyeliaan Encik Ahmad Mubarak bin Abdul Razak akan membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Pengetahuan dan Pengaplikasian Pembelajaran Abad ke-21 PAK21 Siswa Guru Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia. Saya merupakan siswa guru PISMP Pendidikan Islam ambilan Jun 2017. Pada awalnya, kita melihat kepada pengenalan mengenai kajian ini. Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk mewujudkan kemahiran pembelajaran abad ke-21 PAK21 ke dalam semua mata pelajaran termasuklah subjek pendidikan Islam. Hal ini memerlukan usaha awal dan gerak daya dalam kalangan siswa guru yang mendapat latihan dan bimbingan oleh para pensyarah semasa menuntut di IPG sebelum bergelar seorang guru yang sebenar. Seterusnya kita melihat kepada latar belakang kajian yang meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama, pengetahuan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, 4 aspek utama yang melibatkan kemahiran kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. Dan yang terakhir, pengaplikasian pembelajaran abad ke-21. Setelah itu, kita melihat kepada pernyataan masalah yang didapati di dalam kajian ini. Yang pertama, pada masa kini, guru masih gemar menggunakan pendekatan pengajaran secara tradisional. Seterusnya, menurut Hamid et al., pemahaman pelajar menjadi lebih sukar apabila berdepan dengan penyampaian guru yang lemah di samping mempunyai pengetahuan yang terbatas. Dan yang terakhir, menurut Raja Abdullah, penerimaan PAK21 dalam kalangan guru pelatih masih pada tahap sederhana. Terdapat 3 objektif yang dinyatakan di dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam dari aspek kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua, mengenal pasti tahap pengaplikasian PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia dalam PDPC semasa menjalani praktikum. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan komponen pengetahuan dan pengaplikasian PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia. Kemudian, pengkaji telah menyatakan 3 soalan di dalam kajian ini. Yang pertama, apakah tahap pengetahuan PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam dari aspek kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi? Yang kedua, apakah tahap pengaplikasian PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia dalam PDPC semasa menjalani praktikum? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara komponen pengetahuan dengan pengaplikasian PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia? Pengkaji telah menggunakan model kerangka pembelajaran abad ke-21 yang telah diperkenalkan oleh organisasi Partnership for 21st Century Skills sejak tahun 2002. Terdapat beberapa komponen yang ditekankan dalam model kerangka pembelajaran abad ke-21 ini. Namun, pengkaji hanya memfokuskan kepada 4 fokus kajian utama iaitu meliputi kemahiran kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. Pengkaji telah membina kerangka konseptual berdasarkan model pembelajaran abad ke-21. Kerangka konseptual yang telah dibina adalah dalam bentuk grafik. Kemudian, kita melihat kepada dapatan kajian lalu dalam negara. Yang pertama, satu kajian yang telah dilaksanakan oleh Raja Abdullah, Raja Ismail dan Daud Ismail pada tahun 2018. Konsep keseluruhan PDP PAK21 masih kurang difahami dengan jelas oleh siswa guru dari sudut perancangan dan pelaksanaannya. Selain itu, Nur Azlan Ahmad Zanzali dan Hasriani Asri Atjeng telah melaksanakan satu kajian pada tahun 2001 menunjukkan bahawa keyakinan siswa guru semasa menjalani latihan mengajar dipengaruhi oleh tahap penguasaan terhadap pengetahuan, pedagogi, psikologi dan pembelajaran. Tambahan lagi, terdapat beberapa dapatan kajian lalu di luar negara. Yang pertama, kajian daripada Rajendran Nagapan pada tahun 2010 menyatakan bahawa kesediaan guru semasa proses PDP bergantung kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap yang perlu dimiliki untuk mengajar. Seterusnya, kajian Buckley dan Smith pada tahun 2008 menyatakan bahawa untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah, penggunaan simulasi multimedia semasa proses PDPC perlu ditekankan. Penggunaan ini juga dapat membantu dan menambah teknik pembelajaran pelajar menjadi lebih menarik. Bagi metodologi kajian, pengkaji telah
dilakukan untuk menggunakan reka bentuk kajian secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Di samping itu, pengkaji juga menggunakan instrumen soal selidik dalam proses pengumpulan data. Pengkaji memilih untuk menggunakan medium Google Form untuk mengumpul data daripada responden. Seterusnya, kaedah penganalisisan data dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif dilakukan dalam bentuk kekerapan, peratus, mean sisihan piawai dan interpretasi mean. Manakala analisis inferensi pula dilaksanakan melalui ujian korelasi. Seterusnya, lokasi kajian adalah meliputi 4 buah IPGK iaitu IPG Kampus Datuk Razali Ismail Terengganu, yang kedua IPG Kampus Pendidikan Islam Selangor, yang ketiga IPG Kampus Darul Aman Kedah dan yang terakhir IPG Kampus Batu Lintang Sarawak. Seterusnya, populasi kajian adalah meliputi siswa guru pendidikan Islam ambilan Jun 2017 iaitu seramai 198 orang. Kaji telah menentukan bilangan sampel kajian berdasarkan jadual pengiraan Krejci dan Morgan 1970. Selain itu, pengkaji juga menggunakan teknik persempelan secara rawat mudah. Bilangan keseluruhan responden kajian adalah seramai 156 orang, meliputi 4 buah kampus Institut Pendidikan Guru iaitu daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail seramai 19 orang responden. 93 orang responden telah berjaya dikutip dari IPG Kampus Pendidikan Islam. Selain itu, seramai 28 orang responden telah berjaya diperoleh oleh pengkaji dari IPG Kampus Darul Aman dan yang terakhir, seramai 16 orang responden berjaya diperoleh daripada IPG Kampus Batu Lintang. Instrumen kajian telah melalui proses modifikasi dan adaptasi daripada 2 buah soal selidik. Pengkaji telah mengadaptasikan soal selidik yang telah dibina oleh Yang Mulia Raja Abdullah dan Daud Ismail berkenaan tahap pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dalam PDPC. Seterusnya, pengkaji juga telah melakukan modifikasi terhadap soal selidik yang dibina oleh Badrul Hisham Muhammad Nasruddin tentang tahap pengaplikasian pembelajaran abad ke-21. Pengkaji telah membina instrumen kajian yang terbahagi kepada 6 bahagian. Bahagian pertama mengenai demografi. Bahagian kedua adalah berkaitan pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek kreativiti. Yang ketiga, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek pemikiran kritis. Seterusnya, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek kolaboratif. Yang kelima, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek komunikasi. Dan yang terakhir, pengaplikasian pembelajaran abad ke-21. Terdapat 3 item soalan mengenai demografi dan 5 item soalan mengenai setiap komponen yang meliputi pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dan pengaplikasian pembelajaran abad ke-21. Pengkaji juga telah melalui proses kesahan yang merujuk kepada kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur dan seterusnya membenarkan interpretasi skor yang sesuai. Pengkaji telah melalui proses kesahan melalui beberapa pakar yang telah dilantik. Ramai 4 orang pakar telah mengesahkan instrumen soal selidik, meliputi pakar keseluruhan seramai 1 orang, pakar bahasa juga 1 orang dan akhir sekali 2 orang pakar untuk mengesahkan kandungan instrumen soal selidik. Seterusnya, pengkaji juga telah melalui proses kebolehpercayaan yang mana proses ini akan memberi darjah ketekalan kepada instrumen kajian. Pengkaji mendapati nilai alfa Cronbach keseluruhan dalam kajian ini adalah sebanyak 0.97. Nilai yang diperolehi menunjukkan bahawa instrumen yang digunakan adalah sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Berikutnya merupakan jadual bagi analisis data, skor mean dan interpretasi skor mean. 1.00 hingga 2.00 menunjukkan bahawa skor mean yang diperolehi adalah pada tahap yang rendah. Dan yang terakhir sekali, nilai skor mean
4.01 dan hingga 5.00 menunjukkan interpretasi skomin pada tahap yang tinggi. Kemudian kita beralih kepada hasil dapatan kajian. Kajian demografi yang saya lakukan adalah merangkumi 3 perkara iaitu jantina, umur dan Institut Pendidikan Guru Kampus. Dapatan jantina menunjukkan bilangan siswa guru perempuan adalah lebih ramai berbanding siswa guru lelaki. Kekerapan seramai 95 orang, guru perempuan bersamaan 60.9%. Seterusnya, antara umur 22, 23 dan 24, umur 23 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 73.7%. Akhir sekali, nama Institut Pendidikan Guru Kampus telah saya bahagikan kepada 4 buah IPGK. Jadual ini menunjukkan bahawa dapatan kekerapan yang tertinggi adalah dari IPGK Pendidikan Islam iaitu sebanyak 93 orang siswa guru bersamaan 59.6%. Dapatan keseluruhan min bagi menjawab soalan kajian yang pertama iaitu apakah tahap pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam dari aspek kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi. Pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek kreativiti menunjukkan nilai min sebanyak 4.42 dengan sisihan piawai 0.57 berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek pemikiran kritis menunjukkan nilai min yang diperoleh adalah sebanyak 4.36 dengan sisihan piawai 0.54 juga pada tahap yang tinggi. Seterusnya, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek kolaboratif menunjukkan nilai min sebanyak 4.50 dengan sisihan piawai 0.45 juga pada tahap yang tinggi, menunjukkan aspek kolaboratif merupakan aspek yang memperoleh nilai min yang tertinggi berbanding aspek-aspek yang lain. Ini menunjukkan bahawa siswa guru pendidikan Islam menguasai pengetahuan meliputi aspek kolaboratif PAK 21. Dan akhir sekali, pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dari aspek komunikasi menunjukkan nilai min sebanyak 4.48 dengan sisihan piawai 0.50 juga pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya, dapatan interpretasi min menunjukkan setiap aspek dalam pengetahuan pembelajaran abad ke-21 dikuasai oleh siswa guru pendidikan Islam meliputi ke-4 buah IPG. Setelah itu, mari kita lihat dapatan keseluruhan min bagi menjawab soalan yang kedua dalam soalan kajian iaitu apakah tahap pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia dalam PDPC semasa menjalani praktikum. Nilai min yang diperoleh bagi pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 adalah sebanyak 4.39 dengan sisihan piawai 0.53 menunjukkan berada pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan nilai interpretasi min adalah sebanyak 4.43 dengan sisihan piawai 0.44 menunjukkan hasil keseluruhan dapatan adalah berada pada tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia yang menjalani praktikum adalah sangat tinggi. Dalam kajian ini, pengkaji telah memutuskan untuk menganalisis kajian secara inferensi melalui ujian kolerasi bagi menganalisis perhubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar. Seterusnya, kita lihat kepada analisis inferensi melalui ujian kolerasi bagi menjawab soalan yang ketiga dalam kajian iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan antara komponen pengetahuan dengan pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia. Bagi pemboleh ubah kreativiti dan pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 menunjukkan nilai kolerasi yang diperolehi adalah sebanyak 0.65. Seterusnya, pemikiran kritis menunjukkan nilai kolerasi sebanyak 0.27. Kemudian, pemboleh ubah kolaboratif dengan pemboleh ubah pengaplikasian PAK 21 menunjukkan nilai kolerasi sebanyak 0.661. Dan yang terakhir, pemboleh ubah komunikasi dengan pemboleh ubah pengaplikasian PAK 21 menunjukkan nilai kolerasi yang tertinggi iaitu 0.77.
Secara keseluruhannya, terdapat hubungan positif antara pemboleh ubah pengetahuan dengan pengaplikasian PAK21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam di Malaysia. Kekuatan hubungan dirujuk daripada tafsiran pekali kolerasi. Pengkaji telah menyatakan beberapa implikasi kajian terhadap pihak-pihak tertentu seperti pihak siswa guru, pihak IPGM dan para pensyarah. Bagi pihak siswa guru, para siswa guru boleh mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkaitan pembelajaran abad ke-21 secukupnya ketika berada di IPG. Seterusnya, kajian ini juga memberi kepentingan kepada pihak IPGM untuk merancang dan membuat penambahbaikan dalam proses PDP pada masa hadapan. Akhir sekali, para pensyarah juga dapat mengubah corak PDP dalam bilik kuliah sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 bagi menyediakan siswa guru yang berkesan dan mempunyai kredibiliti yang terpuji. Akhir sekali, pengkaji telah merangka beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Yang pertama, yang melibatkan sampel kajian. Pengkaji berharap agar sampel kajian dapat diperluaskan pada masa akan datang mengikut keperluan kajian. Pada masa akan datang, sampel kajian boleh diperluaskan kepada siswa guru di semester lain. Selain itu, sampel kajian juga boleh diperluaskan kepada guru-guru pendidikan Islam GPI di seluruh Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Pada masa akan datang, pengkaji berharap agar metodologi kajian dapat dipelbagaikan sama ada menjalankan kajian secara kualitatif atau mixed method. Yang ketiga, melibatkan teori atau model kajian. Justru itu, pengkaji berharap teori yang berbeza dapat digunakan dalam kajian ini pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya, Salwa Rosdin, mengundur diri. Sekian, terima kasih.